Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 29 Mac. Sarawak merancang untuk mewujudkan santuari buaya di seluruh negeri bagi mengawal populasi reptilia itu. Di mana Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talif Saleh berkata, dengan jumlahnya yang kian bertambah, pelan kawalan pembiakan adalah perlu ketika ini. Ia juga penting bagi mengurangkan risiko konflik manusia dan buaya negeri ini. Memang sudah kita tiap-tiap bahagian ataupun sungai ini nanti akan kita sediakan sanctuary supaya kawasan berkenaan akan dapat it's out of bound untuk orang publik lah. Memang kita sudah kena pasti sungai-sungai ini supaya yang tidak dapat buaya yang kita alih pada tempat ini nanti dia akan membahayakan populasi. Datuk Lim menjelaskan perkara demikian pada sidang media di pejabatnya di Kuching. Beliau sebelum itu turut menerima sumbangan berjumlah RM100,000 daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan anak-anak syarikatnya. Sumbangan terbabit akan memanfaatkan seramai 1,150 orang di beberapa kampung di Tanjung Manis. Mereka terdiri daripada asnaf, ibu tunggal, warga emas, balu, saudara baru dan orang kelainan upaya. Hadir sama pada majlis sumbangan itu, Pengurus Besar Pusaka, Datuk Hashim Bojit. Sejumlah RM50,000 peruntukan projek transformasi luar bandar RTP disalurkan untuk naik taraf prasarana Jalan Kayek Batu 3 KGD Bintangor. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong, Datuk Ding Kwong Hing, projek tersebut akan disediakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serikit dan dijangka siap pada masa bulan depan. Beliau dalam pada itu berharap para penghuni di Jalan Kayek memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek tersebut. Dalam pada itu, para penghuni Jalan Kayek amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Datuk Ding kerana telah meluluskan dana projek RTP untuk menaik taraf prasarana jalan itu agar dapat memudahkan urusan aktiviti harian mereka. Pembinaan Jalan Perhubungan Desa GPD, Jalan Pertanian dan Kemudahan Sosial antara yang tumpuan projek tahun ini di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Sarawak. Menurut pengarahnya Muhammad Syafiq Anas Abdullah, projek-projek ini akan dilaksanakan secara bersepadu bersama jabatan dan agensi lain di Sarawak termasuk Jabatan Kejaraya, Jabatan Pengairan dan Saliran dan Pejabat Residen. Ujarnya, meskipun kesemua projek-projek tersebut mempunyai sasaran siap, namun pihaknya tidak menafikan akan terdapat beberapa projek bakal berdepan kelewatan atas faktor cuaca. Tahun lepas, sebanyak 243 buah projek JPD telah dilaksanakan dengan melibatkan peruntukan RM83.6 juta dengan 35 buah projek di bawah Jalan Ladang Pertanian JLP dengan peruntukan sebanyak RM13.5 juta selain RM11.5 juta lagi untuk pelaksanaan 93 buah projek program ameniti sosial. Kita tahu bahawa kalau projek itu pun sepatutnya siap dalam 3 ke 4 bulan, dia mungkin akan berlanjutan sehingga 5 ke 6 bulan disebabkan faktor cuaca. Dan ada juga kekangan daripada accessibility di kawasan luar bandar. Khususnya ada kawasan yang mana yang mohon projek tersebut tidak dapat diakses melalui jalan darat. Jadi mod pengangkutan dia mungkin melalui jalan sungai ataupun perlu mengangkut barang-barang melalui sampan dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita di program Bubur Lambuk Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD Wilayah Sarawak di kampus Institut Kemajuan Desa Infra Cawangan Sarawak di Kota Samarahan. Sementara itu, ditemui pada majlis yang sama, Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan merangkap pengerusi bagi Persatuan PPTD Wilayah Sarawak berkata, program ini adalah bagi mengimarah bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti kebajikan dan kerohanian. Di samping mengeratkan hubungan sesama ahli-ahli persatuan yang berkhidmat di negeri ini. Ia melibatkan memasak dan menyediakan sejumlah 500 bungkusan bubur lambuk untuk diagihkan kepada ahli PPTD, petugas KKW dan juga kepada rakan pengamal media yang hadir.
Republik Croatia berminat mewujudkan kerjasama dengan Sarawak dalam bidang ekonomi hijau, hidrogen dan tenaga boleh diperbaharui. Menurut Duta Republik Croatia, Dr. Ivan Velimir Starcevic, ini kerana Sarawak memiliki pelbagai potensi yang tertumpu kepada sumber ekonomi berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg di Kuching. Dr. Ivan menambah negara Croatia turut akan memfokuskan potensi sektor pelancongan yang dimiliki negeri ini selain mengembalikan semula hubungan baik antara negara Republik itu bersama Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berhasrat untuk bekerjasama bersama Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi menambah baik sektor pengangkutan di Sarawak. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suadi berkata, UNIMAS mempunyai langkah-langkah ke hadapan untuk menambah baik sektor pengangkutan di negeri ini dan mengurangkan kekesakan lalu lintas di bandar dan pekan utama. Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan UNIMAS semasa kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Dalam kunjungan hormat tersebut, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim turut memberi taklimat kepada Datuk Seri Lee berkaitan kerjasama yang boleh diwujudkan antara kedua pihak dalam beberapa bidang penting. Ujarnya antara bidang yang berpotensi termasuk pengurusan trafik bandar, keselamatan jalan raya dan penyelidikan dalam pengangkutan dan logistik. Selain daripada itu, perbincangan tersebut turut menyentuh berkenaan potensi penyelidikan untuk menyelesaikan tumbuhan gondok yang menimbulkan masalah kepada sistem pengangkutan sungai di Sarawak. Sementara itu, Datuk Seri Lee menggalakkan UNIMAS untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui bagi menjana sektor pengangkutan masa hadapan yang hijau, selamat dan mampan seperti tenaga hidrogen. Program Jelajah Bubur Lambuk Yayasan Ragat menyantuni penduduk di sekitar Kampung Batu Lintang Kuching semalam. Dalam program itu, sebanyak 600 bungkusan bubur lambuk telah diagihkan kepada golongan asnaf di sekitar kampung berkenaan. Hadir mengagihkan bubur lambuk itu ialah pengerusi Yayasan Ragat atau Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Program itu adalah bersempena program amal Ramadan Ragat Foundation. Hadir sama Isteri Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Siti Syurgaya Muhammad Zabidi. Selaras dengan Hari Kesihatan Sedunia yang bertemakan Kesihatan untuk Semua, Kumpulan Wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu mengadakan senaman berbasikal tertutup malam tadi. Pengerusi bahagian wanita, Karen Wong, yang juga pengerusi penganjur berkata ia bagi menggalakkan penyertaan orang ramai untuk bergiat aktif dalam senaman. For our SUPP Wanita, we are doing the sport for everybody because this year 2023 our target is that everybody can be healthy. So we organize this one cycling, not only one event. We have another event like jumping exercise and then Zumba and so on. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Kesihatan Sedunia di Bintulu. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang. Penduduk di daerah Kapit dan Seratuk dinasihati untuk menyimpan bekalan air yang mencukupi untuk keperluan sepanjang tempoh gangguan bekalan air. Menurut infografik Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB, gangguan bekalan air dijadualkan berlaku pada hari ini dan esok. Di daerah Kapit, gangguan bekalan air dijadual bermula pukul 8 pagi ini hingga 2 petang. Gangguan bekalan air berkenaan bagi memberi ruang untuk kerja-kerja ujian sistem mekanikal dan elektrikal di loji rawatan air. Manakala esok, gangguan bekalan air akan menjejaskan seluruh daerah Seratuk mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi keesokannya. Ia bagi memberi ruang kerja-kerja penyambungan paip 500 mm MSCL pumping man di stesen pam penggalak Melupa dan tangki air Perabun oleh pihak kontraktor Pen Borneo. JBAB akan memastikan gangguan bekalan air akan dapat diselesaikan dengan secepat mungkin dan bekalan air akan pulih secara berperingkat.
Sebuah bot nelayan tempatan yang disyaki menjalankan aktiviti menangkap ikan di luar zon yang dibenarkan ditahan pada Isnin lalu. Menurut Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komandan Maritim Gilbert Tinggak Numpang, bot terbabit ditahan pada jarak lebih kurang 9.6 batu nautika dari Tanjung Siri, Daro. Dedah beliau, pihaknya yang dalam operasi pemantauan telah mengesan sebuah bot nelayan tempatan kelas C yang mencurigakan disyaki sedang leka melakukan aktiviti penangkapan ikan dengan menggunakan pukat tunda. Hasil pemeriksaan mendapati bot terbabit dikendalikan oleh seorang tekong warga tempatan, 3 kru tempatan dan 2 orang kru warga asing berumur lingkungan 17 hingga 51 tahun. Komander Maritim Gilbert dalam kenyataan media turut mendedahkan bahawa kesemua kru dan hasil tangkapan ikan campur dianggarkan lebih kurang 2,500 kg beserta bot telah diiring masuk ke jeti Terminal Tanjung Manis untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen B-B Akta Perikanan 1985. Maritim Malaysia mengingatkan kesemua komuniti maritim supaya mematuhi segala peraturan undang-undang sebelum melakukan sebarang aktiviti di laut. Komuniti maritim juga diminta untuk melaporkan segera sebarang aktiviti yang mencurigakan atau kemalangan di laut secara terus ke talian MERS 999 atau Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Tanjung Manis dan Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak yang beroperasi 24 jam di talian tertera. Sementara itu di Miri, sebuah kapal jenis landing craft yang mencurigakan ditahan Isnin lalu. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafiee Paing dalam kenyataan media mendedahkan pihaknya mengesan kapal terbabit pada jarak lebih kurang 6.0 batu nautika dari barat laut Kuala Baram. Hasil pemeriksaan awal mendapati vesel tersebut disyaki telah melakukan beberapa kesalahan. Antaranya kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana vesel membawa lebih muatan dan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana tiada dokumen Surat Control Suppliers Act CSA. Kapal yang membawa diesel beranggaran 120,000 liter itu juga disyaki tiada sijil Petroleum Development Act serta membawa minyak diesel melebihi kuantiti yang dibenarkan di dalam borang C semasa diperiksa. Kapal tersebut dikendalikan 9 kru termasuk tekong yang kesemuanya warga negara tempatan berumur 21 hingga 66 tahun sedang berlayar dari perairan Baram menuju ke Miri sebelum ditahan. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 serta Akta Kawalan Bekalan 1961. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 29 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.